Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi dalam topik 2.3 proses reka bentuk. Hari ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dalam proses yang berikutnya, iaitu proses yang ke-8, menguji reka bentuk. Baik, setelah siap model reka bentuk, beberapa siri ujian perlu dijalankan bagi menilai fungsi reka bentuk yang dihasilkan. Pada peringkat ini, kita akan dapat mengenal pasti sama ada reka bentuk yang dihasilkan dapat menyelesaikan masalah dan berfungsi dengan baik atau tidak. Dengan ujian yang dijalankan, kelebihan, kelemahan dan kekurangan produk dapat dikenal pasti. Baik, kita lihat rajah di bawah ni yang menunjukkan aspek dan kriteria penting dalam pengujian sesuatu reka bentuk. Baik, kriteria pengujian reka bentuk ni ada beberapa perkara yang perlu dinilaikan. Yang pertama ialah keselamatan. Keselamatan memastikan produk yang dihasilkan selamat digunakan oleh pengguna. Kemudian kefahaman reka bentuk yang memudahkan pengendalian produk yang dihasilkan. Ketiga, fungsi reka bentuk yang berfungsi dengan baik dan mampu menyelesaikan masalah pengguna. Keempat, andaian saintifik, iaitu hipotesis terhadap produk melibatkan isu-isu pengendalian. Seterusnya, bentuk keseluruhan, iaitu bentuk yang menarik perhatian pengguna. Sistem mekanikal, sistem mekanikal yang kukuh dan berfungsi dengan baik. Mesra alam, reka bentuk yang dihasilkan adalah mesra alam seperti penggunaan bahan yang boleh diperbaharui, boleh dikitas semula dan boleh dibiodegrasi. Berikutnya ialah sambungan. Sambungan dalam reka bentuk adalah kukuh dan tidak mudah tercabut ataupun patah. Berikutnya ialah kesesuaian bahan. Bahan yang digunakan sesuai dengan fungsi produk tersebut. Kemudian dari segi ergonomik, selesa untuk digunakan oleh pengguna. Ini ialah kriteria-kriteria yang digunakan untuk pengujian reka bentuk. Baik, seterusnya kita lihat pula jenis pengujian. Terdapat 3 jenis pengujian reka bentuk, iaitu pengujian parameter, ujian makmal dan ujian berkomputer. Baik, kita lihat dulu ujian parameter. Apa dia ujian parameter? Iaitu pengujian prototipe yang dibuat dalam suasana dan di tempat yang sebenar bagi menentukan kefungsian serta penggunaannya. Ujian parameter ni ialah ujian di tempat sebenar, di suasana sebenar. Kalau atas jalan raya, dia terus bawa ke atas jalan raya. Nak uji kat mana? Kawasan berbukit ke, kawasan yang membelok-belok ke. Ini di uji di tempat yang sebenar. Baik, ujian makmal. Ujian makmal iaitu dibuat dalam keadaan terkawal. Contohnya unsur-unsur seperti daya, cahaya, suhu, angin dan kelajuan dapat dikawal melalui penggunaan peralatan dalam makmal. Dan yang terakhir ialah ujian berkomputer. Menggunakan komputer untuk menjalankan simulasi dan analisis berpandukan kriteria yang diperlukan. Komputer akan diprogram mengikut situasi yang dikehendaki. Dengan ujian komputer ni, kita menggunakan komputer meletakkan simulasi kepada produk tersebut. Contohnya kereta. Nak situasi dia macam mana? Di tempat yang berangin. Tempat berangin ni maksudnya kereta tu bergerak dengan kelajuan tertentu. Dia melalui udara, kemudian akan menyebabkan daya menentang
angin itu. Bagaimana geseran yang diterima oleh badan ataupun struktur kereta tersebut, di mana bahagian-bahagian yang mendapat rintangan yang tinggi. Ini dapat dikenal pasti dalam ujian menggunakan komputer. Baik, kriteria pengujian. Untuk menguji projek penghasilan kotak mainan, ujian parameter akan digunakan. Prototipe yang telah dibina akan diuji mengikut kriteria berikut. Baik. Yang pertama, manusia. Ya. Apa yang nak diuji? Lapik cushion. Lapik cushion di bahagian kerusi bagi keselesaan kanak-kanak. Itu kriteria manusia. Kemudian kriteria fungsi. Dekat sini ada dua fungsi. Pertama, kotak ini sebagai kotak simpanan permainan. Yang kedua, fungsi kotak ini ialah sebagai kereta sorong kanak-kanak. Ini fungsi kotak ni. Fungsi kotak ni pertama sebagai tempat simpanan, kedua sebagai kereta sorong kanak-kanak. Tayar yang lembut mengurangkan geseran. Fungsi dia, tayar yang lembut ni adalah dapat mengurangkan gegaran. Bukan geseran, gegaran. Ketiga, kekuatan. Binaan yang kukuh dengan teknik penyambungan yang baik dan penggunaan bahan yang kuat. Ini kriteria kekuatan. Bahan binaan tu mestilah kuat dan penyambungan juga kuat. Estetika. Dari segi rupa, bentuk. Reka bentuk mestilah menarik. Dan yang terakhir ialah bahan. Bahan menggunakan bahan kita semula. Ini satu kelebihan lah kalau kita dapat menggunakan bahan-bahan kitar semula. Proses yang berikut ialah pendokumentasian. Proses yang terakhir ialah pendokumentasian. Pendokumentasian reka bentuk adalah sangat penting. Dengan pendokumentasian dan persembahan yang baik, sesuatu idea reka bentuk itu lebih mudah diterima oleh orang lain. Antara tujuan pendokumentasian ialah untuk menyampaikan maklumat dan idea tentang reka bentuk kepada pihak yang berkenaan. Pendokumentasian boleh dilakukan melalui lukisan persembahan atau folio reka bentuk. Ini yang biasa kita buat. Kalau buat kerja khusus, mesti ada pendokumentasian. Sebab dalam kerja khusus kita tu, kita hasilkan suatu produk. Jadi, produk itu, macam mana kita hasilkan, kita kena dokumentasikan melalui folio. Lukisan persembahan boleh digambarkan dalam bentuk 3 dimensi. Lukisan ini boleh dilukis menggunakan lukisan isometrik, oblik dan perspektif. Selain itu, folio juga boleh digunakan untuk pendokumentasian. Folio merangkumi penerangan dan persembahan setiap aspek dalam proses reka bentuk. Secara umumnya, folio reka bentuk perlu mempunyai perkara berikut. Pertama, penerangan situasi dan masalah. Kedua, brief reka bentuk. Ketiga, penerangan tentang maklumat yang telah dikumpul. 4. Cadangan idea awalan. 5. Pemilihan idea. 6. Pengembangan idea. 7. Penerangan idea penyelesaian dan perincian. 8. Penyelesaian lukisan kerja, lukisan persembahan, perspektif dan sebagainya. 9. Pembinaan model. Dan yang ke-10, pengujian dan laporan ujian. Baik, itu ialah tentang pendokumentasian. Dibuat dalam bentuk lukisan dan juga folio. Baik, ini ialah contoh lukisan
persembahan. Biasanya lukisan persembahan ni ialah lukisan 3D, 3 dimensi yang diwarnakan. Lukisan persembahan ni mestilah menarik, seolah-olah kita mengiklankan sesuatu produk itu supaya orang tengok nampak menarik. Okey. Itu saja tentang proses reka bentuk. Penerangannya agak panjang sehingga kita ada 4 video untuk menerangkan proses reka bentuk ni. Okey, sekian saja daripada saya. InsyaAllah lain kali kita jumpa lagi dalam video yang berikutnya, di topik-topik yang berikutnya.